Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelbagai barangan dari elektronik sehingga makanan dan lainnya ditawarkan semasa Expo Let's Raya 2024 yang sedang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat merasmikan Expo yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin. Expo yang dianjurkan oleh Tavern Co dibuka sehingga 7 April ini bermula 10 pagi hingga 11 malam. Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah menganjurkan majlis ke arah menjiwai Al-Quran sempena World Quran Hour. Acara merupakan salah satu acara global yang diadakan lebih dari 200 tempat di sekitar Nusantara dan Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah merupakan salah satu hos bagi negara Brunei Darussalam. Hadir yang amat mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj. Majlis disemarakkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran daripada qari-qari tempatan dan juga tadabbur Al-Quran daripada penceramah tempatan dan luar negara. Majlis bermaklumat memupuk semangat mencintai Al-Quran dengan mendalami Al-Quran daripada pakar-pakar yang berkemahiran. Pelibatan seluruh rakyat dan penduduk di negara ini pada sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bukan sahaja memeriahkan lagi sambutan tetapi bahkan juga ia mencerminkan keharmonian hidup rakyat dan penduduk tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 bagi tahun 2024 menjelaskan perkara tersebut pada mesyuarat pertama Jawatankuasa Kebangsaan sambutan berkenaan. Mesyuarat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Penglibatan golongan generasi muda termasuk penuntut-penuntut sekolah merupakan lambang pengukuhan jati diri dan semangat kebangsaan yang menjadi teras kemajuan dan pembangunan negara Brunei Darussalam pada masa ini dan juga masa akan datang. Komitmen seumpama ini membuktikan tanda cinta dan tak setia kita yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Raja dan pemimpin tertinggi negara Brunei Darussalam yang sentiasa mengasihi, memeduli dan prihatin terhadap kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk di negara ini. Dipengerusikan bersama oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Yang Berhormat Pihin Udana Hatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kebangsaan sambutan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan.
Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Pengawal Layanan Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Merujuk mengenai perkara kereta api rentas Borneo Trans Borneo Railway yang dibincangkan baru-baru ini termasuk di negara-negara jiran melalui pelbagai platform media massa dan media sosial, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam kenyataannya memaklumkan bahawa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak pernah menawarkan ataupun melantik sebarang syarikat tempatan maupun dari luar negara untuk mengendalikan projek berkenaan. Pada masa yang sama, belum ada sebarang perbincangan rasmi di peringkat kerajaan mengenai perkara tersebut maupun antara negeri-negeri dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi projek yang berskala sedemikian, sudah setentunya memerlukan komitmen di peringkat kerajaan masing-masing terlebih dahulu. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga ingin menyarankan akan pentingnya untuk berhati-hati dalam membuat kesimpulan, perlu mengkaji dan mengesahkan setiap maklumat yang diterima, penting bagi mengelak salah faham dan mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat dan negara. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya Insurance Islam Type Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir Yang Berhormat P.Hin Dato' Laila Raja, Meja Jar Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Type, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Type. Rombongan pejabat Setiausaha Sulit Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Pengawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain, dan Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad BSP mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun ke-95 penubuhannya. Majlis diadakan di Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, pengisian majlis, ceramah khas dan penyerahan sumbangan kepada 39 anak yatim. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad juga mengadakan doa kesyukuran sempena ulang tahun ke-65 syarikat berkenaan. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Ash-Shalihin, Jalan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua selaku ahli Lembaga Pengarah BSM. Majlis didahului dengan sembahyang fardu asar berjemaah dan bertahlil, diikuti dengan penyerahan sumbangan derma kepada 65 anak-anak yatim terpilih dari Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM.
38 kaki tangan syarikat penerbangan di Raja Brunei RB yang menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran diraih pada Majlis Khatam Al-Quran Anjuran Jawatankuasa Kebajikan Penerbangan di Raja Brunei bahagian keagamaan. Majlis berlangsung di Surau Kampung Piasau-Piasau, Mukim Labu, Temburong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi syarikat penerbangan RB. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Pengerusi Syarikat Penerbangan RB dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis khatam disusuli dengan penyerahan barang wakaf berupa 3 unit televisyen, 120 unit kerusi dan 15 unit rehal Al-Quran yang diterima oleh Haji Muhammad Zain bin Haji Kula, pemangku Imam Surau Kampung Piasau-Piasau. Untuk mengumpul warga-warga Arbia itu sebenarnya untuk suka membaca Al-Quran. So, jadinya itulah sebenarnya salah satu tujuan utamanya. Keduanya tujuannya untuk berinfak di masjid surah-surah yang kami pilihlah selama ini. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya mengadakan Majlis Penutupan Tadarus dan Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dikendalikan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Masjid Kampung Sungai Hancing petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penaung Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 14 orang anak-anak yatim yang tinggal di Kampung Sungai Hancing dan kawasan sekitarnya. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran Persatuan Nurul Islam Brunei Muara dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah dan disokong oleh Takmir Masjid Kampung Belimbing. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Kampung Belimbing, Jalan Subok. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara melaluinya dapat menggalakkan para saudara mu'alaf untuk menyedari akan keutamaan dan mustahaknya mempelajari membaca Al-Quran dan juga untuk menanamkan keimanan yang kukuh.
55 anak yatim bagi kawasan Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba lewat petang kemarin menerima derma dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diungkayahkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Acara diisikan dengan sembahyang asar berjemaah, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan Khatam Al-Quran dan tahdim. Hadir Abang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Print Plus Sendirian Berhad juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi kaki tangannya lewat petang kemarin. Hadir Lembaga Pengarah Print Plus Sendirian Berhad, lebih 60 kaki tangannya menghadiri majlis berkenaan. Majlis bertujuan menerapkan amalan membaca Al-Quran di samping mencapai hasrat menjadikan negara zikir. Petro Vietnam Drilling and Well Services Corporation Brunei Branch menganjurkan majlis bersama sungkai dengan kerjasama Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam turut mengendalikannya Arno Zoe Wonderland. Di majlis tersebut, Tuan Yang Terutama Tran Anvo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan kepada kanak-kanak dan keluarga mereka. Brunei Darussalam Arbitration Center Berhad BDSC mengadakan kempen Derma Ramadan bertujuan memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukannya. Sumbangan yang diserahkan merangkumi barang-barang makanan asas kepada beberapa keluarga di negara ini. Penyerahannya disempurnakan oleh ahli-ahli, lembaga pengarah-pengarah, pihak pengurusan, pegawai-pegawai dan kaki tangan BDSC. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengendalikan 2 operasi berasingan di Bandar Seri Begawan dan Kuala Belait. Semasa operasi di kawasan perumahan Mukim Gadong A, pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah light truck yang membuat perkhidmatan pengutipan barang-barang terpakai. Hasil pemeriksaan tersebut, 2 orang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Kedua-dua warga negara asing berkenaan dipercayai melakukan kesalahan iaitu tinggal lebih masa setelah pas imigresen mereka mansuh. Selain itu, warga negara asing tersebut juga dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal dan kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sementara dalam pemeriksaan di gerai makan dan minum di Mukim Belait, 16 orang warga negara asing diperiksa dan salah seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah dan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan.